Assalamualaikum. Pagi YouTube. Okey, sekarang ni ada kat Kota Baru. Right. Lubang Pasu, Bengkalan Cepa. Ladies and gentlemen, are you ready? Dan korang mesti nak tahu saya kat mana. Saya dekat Pantai Senok. Pantai Senok ni memang orang viral lah. Memang viral sangat lah tempat ni. Okay, siapa yang datang Kelantan, korang pasti akan datang sini. Okay, kenapa? Satunya view dia yang cantik, right? Nombor duanya, disebabkan sini ada makanan celup tepung lah. Jadi kalau orang Kelantan mesti tahu lah tempat ni. Alright, memang orang Kelantan memang tahulah tempat ni. So that's why saya kata Pantai Timur is a awesome negeri. Memang saya sangat seronok datang. Bukan disebab makanan untuk beli barang. Ada separuh orang dia suka datang untuk shopping dan sebagainya. Tapi saya ni seorang yang pencinta alam. Jadi bila saya suka pencinta alam ni, makanya saya suka tengok natural lah. Saya natural lah. Saya suka tengok nature, keindahan alam kan. Jadi jom saya bawa anda menyelusuri apa yang ada kat pantai ni, InsyaAllah. Check it out. Got nice view babe. Got. Hari ni saya saja nak buat rambut kan. Buat sempena saya nak jalan 5 jam. Saya tengok map semalam daripada sini 489 km. Saya akan menyelusuri jalan yang agak macam mencabar, liku-liku kan. Saya akan daripada Kelantan akan bergerak ke Kedah. Tapi saya tak stay kat Kedah, saya kena ke Kanga dahulu sebab Kanga tak ada jalan potong. Ke Kanga Perlis, lepas Kanga Perlis baru turun Alustar. So jom kita view dulu. Right. Okay guys, aku rasa memang tak boleh nak buat. Setiap kali bila aku nak ni je, so itulah kan. Cumanya sekarang ni aku tunjuk kan tempat kawasan ni. So aku harap orang kat luar sana nak datang Kelantan jangan lupa. Okay, jangan lupa datang. Datang ke Pantai Senok. Right, untuk korang tahu lah kat dataran Pantai Senok ni apa yang ada. So ini je lah sedikit yang aku boleh beritahu kat korang. Right. So aku cakap Terengganu dengan Kelantan bukan negeri yang biasa-biasa, tetapi negeri yang luar biasa. Jadi korang pasti kena datang. Selain daripada korang menghabiskan duit, aku rasa better korang tengok nature kat sini dan juga Terengganu. So jom stay tune dengan aku dan teman aku untuk perjalanan menyusuri Kelantan ke Alustar Kedah. So kita akan saksikan bagaimana perjalanan di sebuah tasik yang memang besar. Selalu orang cakap dengan mitos-mitos, nanti aku akan share bila sampai ke tempat tu. Alright, iaitu Tasik Banding. Dan aku juga akan melalui, alright, aku akan melalui iaitu Bajaran Titi Wangsa. So doakan perjalanan aku. Hanya doa je yang aku pinta dari korang. So let's go. Satu je aku nak beritahu, hari ni kat sini kira macam hari Isnin tau. Okay, nampak macam nak perutut tadi, tapi tak. I am the one, the way your son don't need. Aku suka buat gini. Kan, hari ni macam hari Isnin kat sini kan. Kat sini orang tengah berpusu-pusu tengah pergi kerja. Dan guys, orang berpusu-pusu hantar anak pergi sekolah. Hantar anak pergi sekolah tu perkara biasa tau, normal. Tapi orang kat sini, subhanallah, memang padat. Okay, cuma aku nak beritahu passive income jawapan dia. Yang makna kata kau boleh je nak pergi mana-mana, tak ada masalah, tetap duit masuk, tak ada masalah. So hari ni aku nak share dengan korang sikit, okay, bagaimana passive income di jana. Even kau tengok aku jalan-jalan ke sana sini dan sebagainya, kat sini aku nak tunjuk dengan korang berapakah pendapatan aku setakat 11 hari bulan. Okay, hari dah gunyah-gunyah ni. Okay, aku tunjuk kat korang pendapatan aku setakat 11 hari bulan. Alright, hari ni 13 kan? Okay, 11 hari bulan. So, jom kita tengok. Okay, aku buka apps aku. Okay, ni apps aku.
Okay, nampak nama aku Mak Fazil Jamal. Dan apa Tuan Wow boleh bagi kat aku, sepanjang berapa hari dah aku menjelajah, right, aku bermusafir kan, aku banyak keluar sana, aku banyak keluar sini. Dan ni aku tunjuk kat korang berapakah pendapatan yang aku perolehi sepanjang aku bermusafir. Right, aku rasa lambat pula dia. Oh no. Aku tengah tunjuk aku punya ni statement. So tunggu jap. Tak tahu kenapa pula time ni pula dia ni hujan ke apa ke. Allahu a'lam bissawab. 2000 years later. Okay guys, selamat pagi guys. Right, saya baru je bergerak daripada Pantai Senok. Okay, semalam bermalam di Pantai Senok, alhamdulillah. Okay, dan dapat shoot beberapa footage untuk pagi ni tadi. Okay, untuk saya siap sempatlah masak sikit tadi, minum air sikit kan. Sebab saya kena bergerak pantas kerana perjalanan untuk saya daripada Kelantan Kota Baru menghala ke Kedah Darul Aman mengambil masa lebih kurang dalam 496 km, bersamaan dengan 6 jam perjalanan. Jika tak ada aram melintang, insyaAllah. Jadi saya akan melalui Tasik Banding, saya akan melalui Berjalan Titi Wangsa, Greek, kemudian terus ke Kanga Perlis. InsyaAllah saya cuba catch up untuk sampai ke Kanga Perlis petang. Kemudian sebarkan flyers kat situ, bagi manfaat sikit insyaAllah. Dan seandainya tak sempat untuk ke Alustar, saya mungkin malam saya akan tidur di Alustar. Dan keesokan siang itu saya akan ronda di kawasan Alustar. Okay, bersama-sama kawasan Alustar, and then baru terus bergerak ke Penang, InsyaAllah. Kiranya macam itulah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang Kelantan. Dan the best news is, semalam alhamdulillah dapat log satu dealer ataupun agent. So Johor ada satu, Kelantan ada satu. So di Kuantan dan di Terengganu tak ada apa-apa, just dapat user je ataupun pengguna baru, alhamdulillah. Okay, jadi macam tu saja untuk cerita di Kelantan. Ni saya tak tahu saya dekat highway mana, tapi dia menunjukkan ke sana lah. Saya akan melalui Pasir Putih dah silap saya, InsyaAllah. Okay, so nanti saya akan tunjukkan lagi anda, kan, sepanjang 6 jam ni takkan saya nak shoot all the way kan. So insyaAllah mana-mana tempat-tempat destinasi yang terbaik, perjalanan yang indah-indah, InsyaAllah kita akan teroka bersama-sama. So stay tune. Terima kasih kepada subscriber, terima kasih kerana share-share dan sebagainya. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan urusan, murahkan rezeki, alright. Dan sama-samalah kita, sama-samalah kita, semoga apa yang kita hajati termakbul. Hello brother and sisters. Okay, alhamdulillah, selepas kita melalui perjalanan yang berliku-liku dengan hujan yang lebat, jadi dekat sini saya baru shoot footage. Saya sekarang sudah berada di kawasan Jeli, insyaAllah. Ni pun macam ngenyai lagi kan. Sebab target kita insyaAllah kita cuba untuk berhenti di hentian Bajaran Titi Wangsa, kan, kalaulah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnia dia, insyaAllah, makanya dapatlah kan, kita dapat view shot yang baik-baik di salah satu banjaran yang yalah, bukan senang kan kita nak lalu kat sini. Tapi dengan keadaan yang sekarang ni, saya pun tak pastilah sama ada saya dapat ataupun tidak untuk shot di situ. Makanya ini adalah sebahagian, okey, sebahagian perjalanan. Nampak tu, saya dah sampai kampung apa dah, Kampung Cakar, Kampung Cedok, itulah.
Dan insya-Allah dengan izin dia mungkin tak lama lagi sampai lah ni. Doakan yang baik-baik sebabnya orang Perlis pun tengah menantikan kehadiran saya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik. Saya harap semua dalam keadaan baik, sihat, sejahtera hendaknya untuk hari ini dan selamanya. Okay guys, ini adalah serba sedikit berkaitan dengan tempat yang aku nak lalu. Okay, sejak aku ucap ni aku pun tak tahulah lantak lah kan. Okay, salah satu tempat yang menjadi titik di antara Malaysia, Laos dan Myanmar. Okay, Thailand, Myanmar, Malaysia. Okay, dia dikenali sebagai Banjaran Titiwangsa yang terletaknya di daerah Perak. Banjaran Titiwangsa ni. Sebabnya kita akan lalu Greek. Okay, jadi apa yakah yang best kat situ? Okay, Banjaran Titiwangsa ni, kalau you guys nak tahu, alright, Banjaran Titiwangsa ni adalah di antara banjaran yang terpanjang di Malaysia dan menjadi tulang belakang Malaysia. Banjaran ni. Alright, so banjaran dia, okey, bermulanya titik tu berada di situ, di banjaran dia lah yang aku nak lalu kejap lagi. Dan titik penghujung dia, you guys mesti tak tahulah. Ngam-ngam lah. Ayo, nasib baik lah yang lalu ni orang situ, iaitu titik akhirnya adalah di Negeri Sembilan. Titik buta mengikut pada pemetaan geografi. So maksudnya banjaran di Negeri Sembilan tu titik buta dia, mungkin pengkaji sejarah, ahli-ahli sains dan sebagainya dah jumpa lah. Tetapi kita ni yang sebagai orang-orang biasa, kita tak pernah tahu. Jadi kat sini aku bagi tahu. Alright, titik akhir adalah di Tampin, Negeri Sembilan. Alright, so di Malaysia juga ada 3 tempat tertinggi yang dilitupi ataupun menjadi kaki-kaki kepada banjaran ni adalah Cameron Highland, Genting Highland dan Bukit Fraser. Jadinya kepada anda yang tengok saya punya channel, terima kasih kerana anda bakal melihat banjaran ataupun yang tertinggi di Malaysia, yang menggabungkan di antara Malaysia, Myanmar dan juga Thailand. Right, so ini adalah salah satu titik yang bukan semua orang nak pergi lah kan. Dan banjaran ini memisahkan di antara pantai timur dan juga pantai barat. Jadi sekarang ni tengok, selamat datang ke Jeli. So kepada orang Jeli bah, Ambo dah ada kat kawasan demo ni bah. Jeli lawa sama indah lah. Okay guys, kat sini je kita dah boleh nampak view tu. Okay, sebab dia adalah banjaran yang orang cakap tinggi juga, boleh tahan, lebar, panjang, daripada titik Thailand membawa ke Tampin. So kaki-kaki bukit dia adalah macam aku sebut tadi lah kan, adalah bukit-bukit yang lain. Yang tertinggi adalah Gunung Ledang yang sebaris dengan banjaran ni. So view dari sini pun kita dah nampak seakan-akan kita hendak ke Sabah. So kalau korang yang tak pernah pergi Sabah, ini lebih kurang lah, lebih kurang kalau kita nak ke KK, ke Kundasang, jalan dia lebih kurang macam ni lah view dia. Dan juga kalau untuk makluman korang, Banjaran Titiwangsa ni kebanyakannya orang ataupun visitor yang datang ke situ, tak kisah di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia, kebanyakannya dia menyamakan banjaran ni seperti di Kundasang. Dia punya view lah. Jadi aku harap InsyaAllah kita ada rezeki untuk kita lihat di manakah titik buta Banjaran Titiwangsa. Dan di atas sana nanti InsyaAllah, okay, kat sini pun aku dah mula rasa sejuk-sejuk. Okay, sebabnya ikon aku kuat je, aku pelanggan sikit. Aduh, aku ingat apa kau main sejuk lagi, rupanya ikon aku kuat. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa kat sana. Dan mungkin di atas sana nanti aku akan cerita lagi kisah-kisah mistik mungkin, apa berkaitan dengan situ. Dan ada lagi satu kisah mistik iaitu Tasik Bandi. Tapi kita tengok macam mana. Alright, sama ada dia mistik sangat ataupun tak. InsyaAllah kejap lagi kita akan merungkai. Alhamdulillah bila kita view siang ni, dia
smart sikit lah kan. Okay, tak apa. Alright, see you there. Saya ini original Sabahan. Tak betul tak tidak lah. So kalau korang nak tahu juga, ada sedikit lah sejarah tentang Bajaran Tita Wangsa ni, iaitu peninggalan peperangan zaman-zaman dululah. Jadi kepada mereka-mereka yang kat luar sana yang suka sejarah, pengkaji sejarah mungkin tahu. Jadi aku ni bukanlah pengkaji sejarah, tapi aku sukalah sikit-sikit pasal sejarah. Sebab dulu masa aku SPM, sejarah aku dapat C. Kira okey lah tu. Kira macam sebab ada nak berjaya dengan tak lah, jadi kira ngam lah. Kan tadi aku cerita aku sampai SPM, tiba-tiba aku dah ayah aku sampai PR di SPM lah. Korang tak tahu, tak korang lah. So, tambahan info lagi berkaitan sejarah Bajaran Tita Wangsa. Pada tahun 1760, ada satu operasi rahsia yang dilakukan oleh penjajah Inggeris, yang di mana penemuan pelombongan haram biji timah, emas dan lain-lain. Ini aku tak baca skrip tau, aku tengah draft tau. Kau nampak? Tu pasal sign aku A. Sign pula sejarah aku. Okay, lepas tu pada 1760 tu, pelombongan haram ni berleluasa yang dianjurkan oleh penjajah Inggeris. Okay, kerana apa diorang merasakan daripada pengetahuan awam, orang awam adalah diorang ni nak menyeludup keluar semua barangan-barangan hasil bumi Malaysia melalui Jalan Pahang untuk dikeluarkan ke Thailand. Macam tu lah kira-kira kata kan. Dikeluarkan ke Thailand tanpa membayar cukai kepada kerajaan. Masa tu mana ada kerajaan, masa tu pembesar tanah Melayu. Dia tak nak bayar. Jadi itu lah dulu kan, 1760. Dan untuk makluman korang semua, aku rasa korang dah boleh get ready lah, bawa macam-macam eskavator ke apa. Tapi tempat ni bukan susah lah nak masuk kan. Dan dikatakan juga hingga ke hari ini, emas-emas harta karun masih lagi berada di situ. Okay, jadi korang mana-mana yang bercita-cita nak merompak bank ke, rompak kedai mamak ke, tak payah. Kau diam-diam pergi masuk hutan, kau pergi cari emas kat Bajaran Tita Wangsa. Aku mendoakan agar good luck, dan aku tak tahu kau keluar balik ke tak lepas tu. Okay guys, anda bersama saya DJ KC untuk merungkai kisah-kisah mistik berkaitan Jalan Bajaran Tita Wangsa. Okay guys, ini aku nak cerita sikit. Okay, depan aku ni adalah kaki bukit untuk naik ke Bajaran Tita Wangsa guys. Alright, so aku belakang sikit lah. So the point is, kenapa aku berhenti kat sini? Sebab aku nak esok okok lah yang pertama. Yang keduanya aku nak beritahu, kalau korang perasan kat sana tu, aku zoom kat sini tak boleh zoom lah. Okay, itu adalah jalan untuk kaki bukit yang akan menghubungkan di antara Kelantan, Pahang dan Perak. Okay, jadinya banyak kisah-kisah mistik yang berada dekat banjaran ni guys. Jadi bila kita sebagai musafir ni, pesanan aku, kita tak boleh cakap besar, kita tak boleh tu. Sebaliknya, kita banyakkanlah selawat atas Nabi Muhammad, dan kita mensedekahkan Al-Fatihah kepada semua makhluk-makhluk yang ada. Kan, bukan makhluk lah, maksudnya orang-orang lama, legend-legend yang dah pergi kan. Makanya itulah aku nak cerita. Kat sini ada satu kisah mistik berkaitan dengan batu cincin. Alright, cerita tu pada waktu tahun 2005-2006 lah. Right, so nanti aku akan sambung cerita selepas aku naik melalui jalan tu. So inilah jalan dia. Alright, Few minutes later. Okay
korang tengok view ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tengok daripada real kan, korang akan rasa apa yang aku rasa lah. Ni sebab korang tengok dalam, yelah aku tak tahulah, ada yang tengok pada handphone, ada yang tengok pada PC, ada yang tengok pada laptop mungkin kan, lain-lain YouTube kan. Tapi memang nice lah, serius memang nice gila bhai. Okay, so aku bagi tahu korang ini kalau korang pergi mana-mana nampak blok macam ni, korang tak perlu risau. Okay, korang tak perlu risau. Ini adalah sempadan daerah ataupun negeri. Korang tak perlu risau. So makanya yang tadi kita lalu sebelum tadi tu adalah Kelantan. Sekarang ni mungkin kita dah berada di Perak ataupun Pahang. Wallahualam, sebab aku bukannya pandai sangat geografi Malaysia. Tapi aku rasa Perak kot. Kan? Jadi bila korang pergi mana-mana, macam pergi Padang Besar pun ada. Padang Besar tu adalah sempadan di antara Malaysia Thailand. Cuma Padang Besar tu ujung-ujung lah kita punya reserve tanah Malaysia tu ada lagi. Jadi kenapa ranger-ranger kita jaga berkawal kat situ kan. Jadi kat sini aku rasa ni Perak. Nampak ada ATM. Kalau ATM ni kalau korang nampak, diorang adalah menjaga pintu-pintu sempadan yang berada di dalam hutan. Macam itulah. Uish, ada bomba lah bagai ni. Kenapa? Ini bukan biasa-biasa, ini accident. Okay, so fully korang enjoy for this journey. Okay, aku harap korang enjoy lah. Alright, kan, mana tak pernah sampai, so aku buktikan lah. Before this aku pernah jalan sini, tapi aku lalu naik motor. Aku ride naik motor kan, jadi feel dia lain dengan naik kereta ni. Guys, yeah. Alhamdulillah, setelah mengharungi 4 jam lebih, hampir ke 5 jam, akhirnya saya telah selamat sampai ke Sik Kedah. So sekarang ni on the way. Okay, kita akan melalui jalan Sik pergi ke Alustar. Lepas sesampainya di Alustar, alright, saya akan potong terus lalu Jitra, dan Jitra saya akan potong pergi ke Arau Perlis. So petang ni punya destination adalah Arau Perlis. Tak tahu belah mana, sampai je, cerita banyak tak ada. Matahari pun cantik, alhamdulillah. Jadi makanya kita akan buka table dekat situ lah. Kan, negeri kedua yang kita dapat buka table. Tapi sini pun basah. Tapi alhamdulillah matahari ada juga. Okay, so macam saya beritahu anda semua, mana yang baru subscribe, terima kasih daripada saya. Semoga Allah murahkan rezeki anda semua. Semoga Allah mempermudahkan urusan anda semua, insyaAllah, dalam pemusafiran saya. Dan ada yang follow saya, yang tunggu saya nak jumpa dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada rezeki kita jumpa, tak ada rezeki tak apa, nak buat macam mana. Jangan paksa diri, insyaAllah. Okay, jadi hari ni saya akan ke Arau Perlis. So kita akan buka table kat sana, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Target kita dalam jelajah ni, kita nak mencari 5 orang ejen baru. So tak kisahlah. Dan kalau boleh kita nak dapatkan satu negeri tu 10 user sahaja. Macam tu lah. Jadi kita akan menghabiskan, insyaAllah. Dah beberapa negeri dilanda hujan badai, itu semua hujan rahmat. Sebab di kala hujan tu turun, akan adanya matahari akan terbit. Jadi makanya yakinlah dengan Allah, merintalah kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah tahu bila dia nak bagi. Jadi kita sebagai hamba-Nya, dalam musafir ni, kita just buat je tugas kita. Jika Allah tu berkehendak, makanya takkan lari dan takkan lambat, walaupun sesaat, tak cepat dan tak lewat sesaat, insyaAllah. Alright.
Jadi makanya Tone Wow ni dia ni apa? Okey, Tone Wow ni adalah salah satu telco yang menggunakan rangkaian Digi. Okey, so kita sama je macam telco lain, kita ada call, SMS dan internet. Okey, tetapi internet kita berkelajuan tinggi. Berkelajuan tinggi maksudnya tiada sekatan. Kalau dalam bahasa putihnya tiada speed cap. Maksudnya kalau lah dekat situ berkelajuan tinggi, makanya kita boleh dapat full coverage. Dan ada rata-rata yang buat testimoni antara dealer-dealer kita pernah menjejak sehingga ke 250 Mbps pada satu-satu kawasan. So seandainya tuan-tuan semua tahu kawasan anda tu kuat Digi, makanya anda kena bertukar kepada Digi. Tukar kepada Digi. Dan kalau anda tengah pakai Celcom ke apa benda ke, tukarlah. Maksudnya Digi ni penuh dengan manfaat dia. Tapi kalau orang yang duduk di bandar, tak perlu risau, memang coverage full cover lah. Okey, selain daripada vlog saya yang sebelum ni, saya pernah ceritakan pasal income boleh diwarisi, income pasif kan. Itu adalah income. Dan pagi tadi saya telah menunjukkan berapa income saya setakat 11 hari bulan. Alright. Okey, berapa income saya setakat 11 hari bulan. So kita tak mau cerita pasal income sekarang. Okey, cumanya kita cerita pula pasal apa manfaat yang kita dapat. Okey, so vlog yang nombor 2 tak silap saya cerita, alright, saya pernah dapat package umrah, trip percutian ke Phuket, Thailand. Saya pernah dapat trip percutian ke Australia yang ditanggung sepenuhnya, siap sekali dengan duit poket tuan-tuan. Itu satu hal lah. Kemudian di dalam menjadi dealer ataupun user, kita akan mendapat khairat kematian. So umpamanya macam tuan-tuan, akak-akak semua yang letak duit RM5, RM10 di mana-mana karya surau, di masjid. So itu sekali letak seumur hidup. Ini tidak. Ini maksudnya tuan-tuan, akak-akak, abang-abang semua bayar setiap bulan. Bagaimana yang tuan-tuan pakai bil telefon sekarang, top up sekarang, samalah. Tapi dibekalkan dengan khairat kematian. Macam tu. Okay, then yang paling bestnya, kalau tuan-tuan semua, akak-akak, puan-puan semua, alright, reload, okay, ataupun membuat pembayaran bulanan setiap bulan, tuan-tuan semua akan dibekalkan dengan voucher point. Voucher point ni apa point dia? Okay, apa dia punya cerita lah dekat voucher ni? Okay, voucher point ni adalah dia macam tuan-tuan semua isi minyak di Petronas, di Petron kan, korang ada kad tu kan. Bila korang isi minyak, pump, swipe, sebab untuk dapatkan point dan tebus untuk segala pembelian di mat-mat mereka. So begitu juga dengan kami di Tone Wow. Setiap kali tuan-tuan, abang-abang, akak-akak semua, okay, reload, okay, pada bulan tersebut automatik akan dapat point. So point tu juga boleh ditebus menjadikan wang tunai untuk membeli sebarang pembelian di 1,800 outlet di Malaysia. Okay guys, sekarang ni kita berada di Alustar. Okay, so saya bagi tahu anda lah apa yang kebiasaannya orang ataupun PL orang-orang Alustar ni. Okay, yang pertama je cakapnya memang kasar. Okay, Alustar ni dia ada beberapa peringkat tau. Ada yang cakap lembut, ada yang cakap kasar. Tapi majoriti lah yang saya kenal lah kawan-kawan saya adalah dia suka cakap kasar. Tapi sebenarnya dia tak merujuk kepada kurang hajar atau tak hormat. Okay, tapi satu perkara yang orang Alustar yang paling best, dia suka berkias-kias. Oh, ini deep kalau ini duduk dengan palung-palung. Itu satu hal lah. Okay, nombor 2 ni, orang Kedah, dia kalau panggil kawan-kawan dia, dia mesti bagi Cain. Cain, Cain. Dia umpamanya kalau Negeri Sembilan tu Jang. Oh Jang. Macam tu. Kalau Terengganu Daing. Dia nama-nama panggilan manja lah untuk negeri Kedah. Dan orang Kedah ni, okay, makanan dia sangat-sangat simple lah. Orang Kedah ni sangat simple. Orang Kedah ni nak tahu dia suka makan apa? Dia suka makan chop-sup, bihun sup, itu sup, mini sup, usop. Usop pula. Dia lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kenapa aku recommend untuk korang datang ke negeri Kedah Darul Aman ni? Aku cakap ini tanah tumpah darahku. Bukan macam tu lah. Maksudnya
Ada one day, ada one time aku pernah drop dan kemudian aku duduk kat sini lah. Jadi kat sini banyak sahabat-sahabat yang bantu aku dengan drop. Dan yalah, macam-macam lah peristiwa yang berlaku dekat Kedah ni membuatkannya aku tak boleh lupa negeri Kedah. Orangnya lah, orangnya, peradabannya, caranya memang luar biasa lah, luar biasa. Kemudian yang paling best aku suka kat Kedah ni, makanan murah-murah. Dekat mana kau nak pergi makan makanan murah-murah? Dekat Pasar Borong. Siapa orang Kedah dah tahu lah. Nak pergi mana? Nak pergi lepak mana? Pasar Borong, Pasar Borong. Dia akan macam tu. Kalau kau tak tahu Pasar Borong kat mana, kau bukan orang Kedah lah. Nombor 3, apa yang best dekat Kedah? Aku peminat teh. Jadi teh ais kat sini dia lain macam sikit. Dia pukulan cakap kau mari. Air teh dia memang padu tau. Dia mak kata mak aku dia bukan teh biasalah si mak Royal dia Royal Jalil. Okey. Aku tak boleh nak describe macam mana, tapi orang tua dia faham lah teh tu jenis apa benda semua bagai kan. Tapi bagi aku sebagai orang yang macam yelah awal 30-an macam ni, macam teh tu sesuai lah kat aku. Biasalah zaman-zaman aku lahir memang manis-manis kan. Macam itu lah. Nombor 4. Yang ni aku tak tahu lah berapa ramai setuju dan berapa ramai tak setuju. Awet-awet Kedah ni suka game orang. Aku tak tahu. Aku nak cerita macam mana kan. Tapi entahlah, kalau aku ingatkan balik, bukan game lah. Sebenarnya dia nak mendidik kita. Banyak lah sejarah kat Kedah ni. Aku tak boleh cerita lah pasal sejarah kat Kedah. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu, ni kereta ni sesat. Sekarang ni aku kat Kedah. Apa hal plate DA ni? Ini Perak. Salah Ata apa Mika ni salah. Negeri pula Mika ni. Aduh, sebelah ni plate Penang. Ni Kedah ni ha. Nombor 5. Nombor 5 kat Kedah ni, walau macam mana pun lah dia orang, adab nombor 1. Adab dan akhlak. Tak kisah dia orang berpangkat, dia orang kaya, dia tak ada pangkat, dia tak ada darjat, dia tak ada apa pun, tapi adab dan akhlak dia sangat terjaga. Serius ni. Serius. Kau tak duduk lagi setakat kau ada kenal. Kau akan nampak ni titik buta 0 km. Ini kita panggil titik buta, iaitu pengakhiran kilometer apa benda macam tu lah. Utara lah kan. Macam tu. Right. Tu kalau korang ada just ada kawan kenal gitu, mungkin korang tahulah. Okay, tapi kalau korang jenis yang ada kawan tapi tidur sebantal, kau tahu. Memang kau rasa bila kau macam kau hajar kan, macam aku tak tahu cara nak describe lah Korang tahu sendiri lah. Tapi yang aku boleh tahu, makanan orang Kedah memang top-top A, memang terbaik. Okay, lepas tu kawan-kawan yang aku jumpa, circle-circle yang aku jumpa memang cun-cun. Okay, alamak macam ni aku tak nampak lagi. Aku dah pusing sekali. Okay, ni depan aku ni sekarang adalah mercu tanda Menara Al-Usta. Okay, Menara Al-Usta Kedah. Tu pasal kenapa kalau korang tahu aku boleh nyanyi lagu bola Kedah kan. Okay, sebelah ni aku tak tahu apa benda. Okay, sebelah ni aku tak tahu benda. Kau Kedah pun aku tak tahu lah. Tapi aku dia macam dataran lah. Nice views ni lah. Nice views ni. Ni nice view kan lah. Aku tak tahu nak describe macam mana Kedah ni, tapi bagi aku nice lah. Makan je murah. Macam-macam lah Kedah ni. Aku tak boleh nak describe macam mana lah kan. Lepas tu orang dia sangat supportive lah. Sangat supportive. Tu circle yang aku jumpa. Orang lain aku Allahualam lah. Macam mana sangat supportive ni? Okay, aku bagi tahu kau satu benda lah. Kalau dia once, kalau kau kenal dengan perempuan Kedah, kalau dia setia, dia cakap dia setia betul-betul. Kau jangan buat taik je. Perempuan Kedah ni
Dia cakap dia setia, kau jagalah dia baik. Dan perempuan Kedah ni, walau dia lawa mana sekalipun, dia tak pandang kau handsome ke tak handsome. Yang penting kau boleh jaga hati dia, kau boleh jaga dia. Itu je orang Kedah ni. Orang Kedah ni dia lain macam sikit. Dia cakap tu A lah, dia takkan cakap B. Tapi aku belah kiri adalah Aman Central. Aman Central. Okay, Aman Central. Ni menara tadi ni. Tu pernah lah ada satu ketika tu kat Aman Central ni aku pernah juga sebelum aku ada kat mana aku ada. Aman Central ni banyak lah perkara dekat ruang lega ni kan. Aku tak mau cerita lah, aku kisah dah lama kan. Ruang lega ni, kat ruang lega ni ada lah. Dulu tak macam ni lah dia punya havoc. Dulu macam biasa-biasa je lah. Tapi itulah, aku beritahu kau satu perkara je. Kalau korang ada bini, korang ada tunang, ada girlfriend, kau jaga baik lah. Dia punya setia lain macam baik. Tapi dia punya perangai kau mesti mau jaga lah. Walaupun dia setia-setia, tapi perangai kau mesti mau jaga. Perangai apa? Beletiak. Dia punya beletiak orang perempuan Kedah ni, ya Allah. Siapa tak tahan, siapa tak biasa, aku rasa mahu bercerai. Betul kan? Mana yang makwa tu aku rasa putus. Tunang aku rasa confirm. Kalau kau tak biasa kena beletiak kan, itu kau belum tahu lagi. Kalau hari raya dia jumpa saudara mara dia, adik-beradik dia balik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ni guru kau? Kau main kalut lagi noh. Dia punya seimbang, kemas noh. Tu dia punya balik, dia punya seimbang, dia punya tarik. Hantar pasal apa? Macam tu hang, kalau hang tengok tu dekat mamak tu, kalau hantar kan, dia buat apa, tarik tu, di antara satu kolej kan satu kolej tu, kat sini dia panggil apa? Kolej ke macam tu kan. Dia tarik dia macam tu. Kalau adik-beradik dia jumpa, kongkang tu dia. Tak kira apalah, dia pernah maki ke, dia pernah bergaduh ke, dia pernah bermasam buka ke, adik-beradik tu normal. Orang Kedah tak bergaduh tak sah. Orang Kedah tak kira lelaki, tak kira perempuan, dia mesti bergaduh. Tapi satu je hang kena ingat, orang Kedah dia punya gaduh bukan dia bawa sampai mati. Tak ada. Itu bagus orang Kedah, dia tak simpan hati bang. Hang gaduh, pupa-pupa settle. Kalau hang lelaki gaduh, hang ikut lagu hang nak gaduh lagu nak. Tapi hang perempuan, dia gaduh takat mulut je. Dia gaduh takat mulut, lepas tu pi lantak lah, pi mati lah. Kan, lepas tu dia jumpa, dia dah lupa lah. Dah lupa yang semalam tu baru dia maki kak dia, semalam tu dia baru maki abang dia. Kan, tapi dia jumpa, dia tak ingat dah. Lepas tu dia pisah, dia gaduh lagi. Aku tak faham orang Kedah ni. Tapi lagi satu orang Kedah ni yang aku perasan ni tak tahulah yang lain kan. Tapi kalau ada orang Kedah boleh komen kat bawah apa yang aku cakap ni betul ke tak ke kan. Aku ini pengalaman aku, ini mengikut pada pengalaman kan. Kalau orang Kedah ni satu ya, kalau dia cakap A lah. Kalau dia cakap, contohlah dia cakap dia setia, dia akan setia sampai hampir mati pun, hampir mampus je kan. Tapi jangan hang buat leceh dengan dia, jangan hang buat taik dengan dia. Tengok, dia benci hang sampai lebong kubur. Hang mati pun dia tak mau ziarah. Ni sikit mau ingat. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tapi overall daripada penceritaan aku, keseluruhannya aku tak tahu nak cakap apa. Kedah memang dalam hati aku. Itu je aku nak cakap, Kedah dalam hati aku. Sebab apa? Inilah satu-satunya negeri yang menerima orang macam aku waktu tu. Ini je satu-satu negeri. Dia tak kira lah hang ni siapa, hang ni jahat ke, hang ni baik ke, hang ni itu ke, hang ni ke. Tapi bila mana dia kata itu kawan dia, okey, dia akan layan hang macam betul-betul dia dah lama kenal hang. Betul. Cuma hang kena jaga relationship tu, jaga elok-elok. Alhamdulillah lah aku duduk Kedah ni, aku cakap kau, aku tak tahu nak cakap apa lah. Tapi memang aku bersyukur,
Okay, siapa yang kenal aku, alright, yang korang ada termasuk ke dalam YouTube aku. Okay, aku Fazil, aku Abang Fazil. Jadi kalau one day korang ada terperasan video ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada budak-budak Jitra, kepada budak-budak kepala batas, kepada geng-geng kupuk panjang, geng-geng kebun 500, lepas tu geng-geng tanah merah, ada ponsuk. Nampak? Dah silap. Okay, tadinya aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih. Okay, tanpa hampa semua, aku rasa aku tak jadi lagu ni lah sekarang ni. Tapi kerana hampa semua, buatkan aku ada kat mana aku ada sekarang. Yang aku nak ucapkan juga terima kasih dalam-dalam ni. Aku nak ucap juga terima kasih. Aku dah jadi trainer gym kat Jitra Tanah Merah. Lepas tu aku dah kenal satu sahabat ni, Cain. Cain kalau hang kenal aku ni, okey lah. Dia ni bukannya keras tapi dia jijik. Aku tak nak sebut lah kan, Cain kat mana, apa dia buat kan, aku tak mau sebut lah kan. Dia ada kedai lah, ada kedai. Jadi itulah, siapa dia yang kenal orang Padil, siapa aja yang kenal Padil. Okey, aku pun tak nak sebut lagi satu nama, satu brother ni kat Kedah ni sepanjang aku ni, kan aku malas nak sebut nama dia. Mungkin lah ada orang kenal apa, orang look start macam kenal lah. Jadi aku doakan hampa semua terus berjaya di akhirat. Terima kasih. Tanpa hampa semua, tak kisahlah kita pernah bergaduh ke apa ke, tapi satu je aku nak terima kasih kepada orang-orang yang aku sebut tadi, kerana hampa semua membuka mata aku untuk aku ada kat mana aku ada sekarang. Right, apapun bila aku main Kedah, aku mesti tak boleh lupa hampa semua. Cuma nombor hampa semua aku dah tak tahu kat mana. Okay, ingatan masih ada dalam doa, selalu mengiringi korang. Okay, kalau korang jumpa punya YouTube ni, letak nombor komen, InsyaAllah nanti kita boleh pergi TV. Right, so Kedah is awesome. That's why Kedah ada punya lagu bola, ada punya lagu bola lagu ni cakap Kedah pantang kalah, walau jatuh sakit dan rebah, bangunlah tas semula gagah, bujur lalu melintang patah. Hijau kuning tanahku, Darul Aman negeriku. Hijau kuning tanahku, negeri Kedah negeriku. Suara aku memang tak apa sedap lah kan, tapi at least korang tahu kalau aku boleh nyanyi lagu ni, makanya aku memang hatiku tu dah terpaut dengan Kedah lah. Dan sesiapa ada orang Kedah nak aku main lah seorang. Hai, matilah bang.